A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam sihat sejahtera, dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, hari ini kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik yang kita sebutkan sebagai amar makruf nahi mungkar dalam topik pengajian hadis kita pada hari ini. Biasa kita lihatkan yang tular di media sosial, ada seorang anak yang menegur ayahnya, ayah tak solat ke? Wow. Namun begitu, persoalan yang kita nak bawakan pada hari ini, adakah ia cukup sekadar kita menyuruh ke arah kebaikan? Dan ia perlu diikuti dengan mencegah kepada kemungkaran. Bagi mengurai topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda seorang ustaz muda, #Ustaz Semangat. Tidak lain, tidak bukan Al-Fadil Ustaz Fuad Mokhtar. Apa khabar Ustaz? Khabar, Alhamdulillah. Baik, apa Ustaz semangat ya? Alhamdulillah semangat. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Dia sesuai dengan merah itu. Sesuai dengan merah. Dia kena semangat insya-Allah. Bagaimana norma baru sekarang Ustaz? Alhamdulillah, kita pun dah berjarak betul ni. So insya-Allah kita ikutlah SOP untuk membantu mengekang wabak ini insya-Allah. Alhamdulillah, topik kita hari ini pun sesuai dengan keadaan sekarang, iaitu amar makruf nahi mungkar. Setengah orang itu dia hanya melakukan amar makruf tetapi meninggalkan nahi mungkar. Bagi permulaan topik kita pada hari ini Ustaz, kita nak mendengarkan mukadimah daripada Al-Fadhil Ustaz. Tapi sebelum tu, para penonton yang dirahmati Allah sekalian yang ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz boleh call kita di talian 1-800-88-1677 atau terus ke WhatsApp kita 0111-233-6480 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang kongsi agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Jadi Al-Fadhil Ustaz, salah satu daripada yang disebutkan sebagai sedekah itu bukan semata-mata kita memberikan harta kita kepada orang lain. Namun begitu, amar makruf nahi mungkar juga adalah merupakan salah satu daripada jariah kita Ustaz. Mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan topik hadis amar makruf nahi mungkar. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Muhtaram, Al-Alim Ulama fi Biladina, Malaysia. Yang saya hormati para alim ulama yang berada di Malaysia ini keseluruhannya, kepada tuan-tuan guru, para asatizah, orang-orang alim, para pimpinan dan kepada semua tuan-puan, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kawan-kawan dan para sahabat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan pada hari ini kita juga bersama dengan Dai Aiman bersemuka bersama dengan semua para penonton ini. Mudah-mudahan anda semua bahagia, cermelang, manis seperti mana Dai Aiman senyum. Masya-Allah, tabarakallah. Dan Ustaz doakan kepada entum, mudah-mudahan kita semua memperolehi keberkatan dalam kehidupan. Tajuk kita pada hari ini adalah merupakan tajuk pokok amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga ianya boleh menjelaskan di antara konsep-konsep yang jelas ataupun konsep yang terkeliru. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Quran pada ayat yang ke-110 dalam surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Sadaqallahul Aliyyul Azim.
apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton dimuliakan oleh Allah, kata Allah, kamu ini adalah merupakan sebaik-baik ummah yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran, dan kamu ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ahli kitab beriman, yang ini mereka yang beriman dengan Taurah, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Baik, banyak dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika mana mensyarahkan ayat ini panjang lebar. Sebab di hujungnya itu kita dapat tengok berkenaan dengan fasik ataupun berkenaan dengan sesuatu yang kita sebut sebagai ahli kitab. Tetapi apa yang kita nak tengok pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kuntum khaira ummah, kamu ini adalah orang-orang yang terpilih, yang terkeluar daripada umat ini, yang mana kamu ini menyuruh ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini menyuruh untuk melakukan perkara kebaikan, wa tanhauna daripada kalimah nahi 'anil munkar, dan kamu ini menolak dan kamu ini melarang daripada orang melakukan kemungkaran, wa tu'minuna billah, bahkan kamu ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, indikator yang ada pada ayat 110 surah Ali Imran ini, pertama sekali Tuhan nak bagi tahu kepada kita, bukan semua orang itu dipilih untuk melakukan dakwah, dan dakwah juga ada pelbagai jenis kaedah dan cara. Kalau satu orang itu mungkin boleh berbicara, macam contoh Dai Aiman, seronok, dan kita bila dengar seronok bila tengok Dai Aiman bercakap. Tetapi perkara ini tidak berlaku bagi pengarang kitab Bidayatul Hidayah, tidak berlaku bagi pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ghazali rahimahullah, ia adalah merupakan satu orang pendakwah masyhur, betul tak Dai Aiman? Semua orang kenal Imam Ghazali. Tetapi tahukah anda, Al-Imam Al-Ghazali bukanlah satu orang penutur kata-kata yang baik. Lidahnya tidak fasih, tetapi penulisan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam membawa arus amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah perkara yang masya-Allah tabarakallah, satu perkara yang tanzim, satu perkara yang sangat hebat, dan itu satu perkara yang perlu kita hormati. Namun para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita mula membicarakan berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan amal ma'ruf nahi mungkar ini, kita boleh tengok dalam hadis banyak. Dalam kitab Sunan An-Nasa'i ada, dalam kitab Sunan Abu Daud pun ada. Dan ketika mana kita merujuk kepada riwayat-riwayat ini, banyak riwayat yang membawa kita kepada hadis yang ulama takhrij sebagai sahih li dzatihi, bermaksud sahih. Yang disebutkan haddatsana an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman, rawahul Muslim. Ini kita melihat dalam kitab hadis riwayat Muslim pada kitab yang nombornya 78. Namun kalau kita tengok pada hadis Sunan Abi Daud, pada dalilnya yang merujuk kepada nombor 1140, dinyatakan kepada kita hadisnya itu lebih kurang dari Aiman, tetapi sedikit perbezaan pada matanya yang disebutkan man ra'a munkaran fastata'a ay yughayyirahu biyadihi falyughayyirhu biyadihi wa qata'a Hannadun baqiyatul hadith wafahu Ibn al-A'la fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' bilisanihi fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman, yang menyatakan kepada kita, barang siapa dari kalian ini melihat kemungkaran lalu ia mampu mengubahnya dengan tangan, hendaklah ia ubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Bahkan Hanad kemudian memotong, tidak melanjutkan sisa hadis itu. Kemudian Ibnul Al-A'la melengkapkan, jika ia tidak mampu hendaklah dengan lisannya, jika tidak mampu dengan lisan hendaklah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Baik, kalau kita nak merujuk kepada hadis yang ada dalam Sunan Abi Daud dan juga dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sunan Abi Daud ni berbeza, sebab Sunan Abi Daud ianya bukan seperti Sahih Muslim yang menghimpunkan sahih, yang ada hasan, yang ada dhaif. Tetapi Sunan Abi Daud ini dia menghimpunkan juga keadaan tiga hukum itu tadi, sahih, hasan dan juga dhaif. Kalau Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari ataupun kita panggil sebagai Sahihaini, memang dua-dua kitab ini hanya membawa hadis yang sahih. Bermakna kita ada 6 sunan sittah. Betul kan yang Aiman kan? Kita ada 6 sunan sittah.
Ini 6 kitab ini, pertamanya Imam Bukhari rahimahullah. Yang keduanya Imam Muslim. Lepas tu kita pergi Imam Tirmizi, Al-Imam Nasa'i rahimahullah. Kita pergi kepada Abu Daud dan kita juga pergi kepada Sayyidi Al-Imam Ibnu Majah. Dan daripada 6 kitab Sunan Sittah ini, hanya 2 sahaja daripada 6 itu menghimpunkan hadis-hadis yang sahih. Bermaksud 4 daripada 6 kitab Sunan hadis menghimpunkan hadis dhaif dan juga hadis hasan. Dalam erti kata lain, agama ini menerima martabat ketiga-tiga hadis tersebut, iaitu sahih, hasan dan juga dhaif. Satu orang yang mungkin anti kepada hadis hasan ataupun anti kepada hadis dhaif seharusnya melihat kepada baki 4 Sunan Sittah yang mana merujuk kepada hadis-hadis yang menerima dhaif dan juga hasan, kerana itu adalah dalam masalah riwayat. Tetapi adakah itu tetap dikatakan oleh Rasulullah? Naam, itu tetap dikatakan oleh Rasulullah, walaupun itu hadis dhaif, itu hadis hasan, tetap sabdaan Nabi dan wajib dihormati. Tak boleh satu orang kata, oh ini hadis dhaif, saya minta maaf. Tak boleh begitu. Kenapa? Kerana itu adalah tetap kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dhaif, hasan ataupun sahih bukan Nabi yang letak. Qawaid ulama, ilmu ulumul hadis yang datang, yang berkembang setelah kematian Nabi SAW. Banyak ilmu-ilmu yang berkembang setelah Nabi meninggal dunia. Termasuklah ilmu hadis, termasuklah ilmu aqaidul iman, itu ilmu aqaid. Dan juga ilmu-ilmu usulul fiqh, itu paling hebat. Sebab ilmu usulul fiqh ini adalah qawaid yang ulama susun dari iman. Ulama susun sepenuhnya dan berdasarkan Quran, berdasarkan hadis dan cara ijma' dan kias para alim ulama. Jadi apa yang Ustaz nyatakan kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak pergi kepada konteks hadis ini. Dalam hadis ini menyatakan dengan jelas kepada kita, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang di antara kamu ini melihat kemungkaran, dan dinyatakan kepada kita falyughayyirhu biyadihi. Kalau dalam kitab Sunan Abi Daud, fastata'a an yughayyirahu biyadihi falyughayyirhu biyadihi, menyatakan kepada kita bahawa kalau siapa yang melihat kemungkaran lalu ia mampu mengubah dengan tangannya. Apakah yang dimaksudkan dengan tangan di sini? Allahumma salli ala Muhammad. Yang dimaksudkan dengan tangan di sini, syarahan kepada hadis adalah berkenaan dengan huraian ataupun kemampuan. Kalau punya kuasa tak sama dengan orang yang tidak punya kuasa. Jadi bermaksud yang dinyatakan dengan biadih ini adalah kuasa. Kerana simbolik bagi satu orang itu berkuasa adalah dia mempunyai kekuatan di dalam agama ini. Tetapi kalau kita tengok dalam kitab Syekh Mustafa Bura, Syekh Mustafa Bura dia menceritakan kepada kita dalam hadis 40, bila kita kata falyughayyirhu biyadih, kamu ini kena ubah dengan tangan. Tetapi ada sebahagian orang yang salah faham. Dia kata ubah tak boleh, jadi kita buat ekstrim. Kita bakar, kita bom dan kita bunuh orang-orang yang melakukan perkara-perkara sedemikian rupa. Ini adalah konsep yang salah, seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Mustafa Bura dalam huraian terhadap hadis 40 Sayyidina Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan sangat tak baik kalau satu orang cuba untuk menggunakan konsep itu bagi menyerang Islam apabila mereka menyatakan Islamofobia. Serangan kepada Islam bertubi-tubi, sedangkan saya yakin dan percaya agama Buddha, agama Hindu dan semua agama lain, mereka saling berkasih sayang di antara kita. Interfaith. Apabila kita buat perbincangan ataupun munazarah ataupun kita munaqasyah dengan para agamawan daripada agama-agama lain, sebenarnya kita semua tiada suatu agama pun yang membawa kepada kesalahfahaman. Jadi dalil ini, kalau kita salah faham masalah. Kenapa ada orang atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar, dia jadi kasar dan dia jadi lasak. Dan ada pula orang mengambil kesempatan dengan mengaitkan bahawa gerakan-gerakan ekstrim, sebagai contoh, mohon maaf, Al-Qaeda dan juga ISIS ini adalah merujuk kepada Islam. Sedangkan tak boleh begitu. Kalau kita membrandkan sesuatu gerakan-gerakan itu kepada agama tertentu, ianya melanggari beberapa etika penghormatan di antara satu sama lain. Sebagai contoh, saya menyatakan bahawa saya percaya agama lain semua bawa kebaikan. Seperti mana agama Buddha. Agama Buddha ini dia ada sesuatu yang disebut sebagai ahimsa. Ini apabila kita belajar berkenaan dengan comparison ataupun pembandingan di antara agama ini, ada perkataan yang disebut sebagai ahimsa, iaitu larangan untuk menyakiti
orang lain untuk menumpahkan darah. Kita juga ada kan larangan untuk menumpahkan darah di antara kaum muslimin dan juga orang yang bukan Islam. Namun apa yang berlaku, kita lihat pada Democratic Karen Buddhist Army. Ada satu gerakan ini iaitu Democratic Karen Buddhist Army di Myanmar apabila pada hari ini tidak menjadi rahsia lagi apabila ramai di kalangan umat Islam yang dibunuh dan sehingga menjadi pelarian. Dan kita juga melihat di antara apa yang berlaku di negeri-negeri yang lain, sebagai contoh di Sri Lanka dan sebagainya, kita tengok ada Bodu Balasana yang diadakan pada tahun 2012. Ini kalau kita tengok dalam agama ini. Tapi saya merasakan bahawa teroris ini no religion. Mereka tidak terkait dengan agama. Sebab itu kita kena adil. Kalau kita melihat juga dalam gerakan kristianisasi di United States, kita ada Ku Klux Klan ataupun KKK. Siapa yang pernah tahu zaman ini, mereka akan tahu macam mana gerakan ini sangat kuat. Kerana mereka adalah yang berpegang kepada mazhab Protestan dalam agama Kristian. Adapun dia kalau boleh nak memprotestankan United States, sedangkan di sana majoritinya adalah Katolik, seperti mana berada di sebahagian negeri-negeri. Cuma para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu hadis-hadis ini adalah membawa kita untuk menyatukan kita dan membawa kepada kelembutan. Seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Mustafa Buro. Tak boleh kita kaitkan apa-apa agama dengan keganasan. Sebab kalau kita tengok di antara 5 ataupun 4 agama-agama yang majoriti di dunia ini, pastinya kesemuanya itu ada kelompok-kelompok yang jahat dan juga baik. Tetapi kalau kita nak kira siapa kelompok yang jahat, bila masa pula kita nak kira kelompok-kelompok yang baik dalam agama ini, maka kita perlu menjadi mata lebah untuk melihat khususnya kita di Malaysia ini ada pelbagai bangsa, ada pelbagai agama yang saya yakin dan percaya semuanya mendukung keharmonian. Dan jangan pernah ada Islamofobia, sebab kalau kita nak fokus ke semua agama ini, ada kelompok-kelompok dan sejarah masing-masing yang mereka menyatakan gerakan-gerakan ekstremis dalam agama ini. Cuma kalau kita tengok pula, fa illam yastati' fa bilisanihi. Tapi kalau kamu ini tak mampu, kalau kamu ini rasa lemah untuk melakukan dakwah, kita tak ada kuasa, kita rakyat marhin, orang biasa, maka kamu menggunakan dengan lafaz-lafaz. Apa maksudnya itu? Termasuklah yad'una ilal khair. Kamu ini menyeru kepada perkara-perkara kebaikan, dan kita membawa semua orang ini untuk hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mereka menjauhi di antara satu sama lain. Dan fa illam yastati' fa biqalbihi. Tapi kalau kamu ini betul-betul tak mampu, maka kamu gerakkan, kamu rasa benci dengan hati dan iman kamu, wa dzalika adhaful iman. Tetapi ianya adalah selemah-lemah iman. Namun Allahumma salli ala Muhammad yang dinyatakan oleh Syekh Mustafa Buro dalam syarahan terhadap hadis ini, maka walaupun itu dimaksudkan dengan selemah-lemah iman, namun hatinya tetap bersuara membangkang sesuatu perkara yang dia tidak mampu lakukan daya iman. Subhanallah. Bila kita sebut tentang mencegah perkara-perkara mungkar ni, kita nampak pemimpin tadi Ustaz dah sebut ya. Tapi sebenarnya adakah pemimpin saja yang kena cegah kemungkaran? Okey, Ustaz boleh cerita selepas ini. Kita berehat seketika para penonton. Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam topik pada hari ini, pengajian hadis Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Sebelum rehat tadi, Fadil Ustaz ada ceritakan tentang bagaimana cara untuk kita mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran ini biar daripada tangan. Tak mampu dengan lidah. Dan tak mampu lagi dengan hati. Namun begitu ada orang silap tafsir tadi Ustaz ya. Kalau dengan tangan ni tumbuk je lah muka dia. Ataupun berperang sebagainya. Tapi tadi Ustaz dah terang panjang lebar tentang isu itu. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita bagaimanakah cara cegah dengan tangan yang sebenar itu Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ahli wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang diartikan ini kita perlu melihat kepada syarahan ulama, sebab dalam hadis ia ada satu ilmu namanya sir hadis, iaitu rahsia terhadap hadis. Hari ini berlaku pelanggaran dalam beberapa ilmu hadis adalah apabila satu orang itu dia tafsir hadis mengikut keinginannya dan tidak menghurai mengikut apa keperluan dan kepentingan para alim ulama nyatakan di dalam kitab tersebut. Namun yang dinyatakan dalam kitab ini menyatakan bahawa mengubah dengan tangan iaitu dengan kekuatan atau dengan kekuasaan orang menurut cara yang lebih berkesan dan tidaklah dikehendaki dengan erti tangan mengubah dengan cara kekerasan yang membawa kepada pertumpahan darah atau dengan cara yang menimbulkan kekacauan yang lebih dahsyat. Pertamanya dalam erti kata lain adalah satu orang itu mengubahnya dengan tangan dalam hadis ini adalah ketika mana dia mengubah, dia membawa sesuatu perubahan itu pertama dengan kuasanya. Sebagai contoh, menaikkan undang-undang yang sesuai dengan zamannya. Dan yang keduanya, ia menghantarkan para pemerintah ini, mereka boleh menghantarkan penguasa-penguasa ataupun guru-guru pendidik agama dan juga orang yang untuk menggerakkan kempen pendidikan yang berterusan terhadap keseluruhan daripada orang-orang yang lain. Dan begitu juga biadih ini dengan tangan ini termasuk jika kita boleh menggunakan sedikit perubahan daripada sudut kekuasaan, undang-undang, itu adalah merupakan makna yang lebih jelas. Ada orang salah faham dengan mengatakan biadih itu dengan faham literal. Jadi mengubah kita kena tarik dia terus bawa pegang. Tidak begitu. Tidak begitu. Bukanlah bermaksud kita ubah dengan tangan. Contoh kita mengubah terus design dengan tangan kita. Tak boleh faham hadis begitu. Jadi ini diartikan dengan kasih sayang, dengan strategi, kerana tangan ini yang mengaturkan strategi dan juga beberapa lagi teknik yang lain adalah merupakan sesuatu perkara dalam memanifestasikan kefahaman terhadap hadis ini daya iman, insyaAllah. Sahabat kita di Facebook Ustaz, dia nak bertanyakan soalan. Baik, kita bersama dengan silakan. Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksudkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar menurut ahli sunnah wal jamaah? Yang kedua, apakah hukum mengingkari kemungkaran dan kemungkaran yang terlihat sudah diketahui sebagai kemungkaran? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih Ustaz. Baik. Soalannya cukup menarik. Bagaimanakah amar ma'ruf nahi mungkar dari sudut ahli sunnah wal jamaah? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ahlihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Pertamanya dalam sisi mazhab akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang merupakan pegangan majoriti umat Islam di seluruh dunia ini iaitu ahli sunnah wal jamaah. Ketika mana kita memahami maksud yang jelas terhadap kita dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini, apabila dinyatakan bahawa satu orang yang melihat kepada perkataan amar ma'ruf itu adalah perintah ataupun amrun daripada kalimah amar, iaitu bermaksud sesuatu ayat suruhan, dan ma'ruf itu pula yang diartikan dengan sesuatu pembawakan terhadap perkara yang baik, yang urusan yang berasal daripada agama dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nahi ini dalam erti kata lain adalah merupakan satu larangan, iaitu pencegahan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau bahasa Hindustan tu nahi. Tak boleh kan. Dan dalam kita tengok apakah itu yang dimaksudkan dengan mungkar. Mungkar ini maksudnya adalah qabihul amar, iaitu sesuatu perintahan perkara-perkara yang buruk. Jadi kalau kita kata amar ma'ruf nahi mungkar, ketika mana ulama mensyarahkan ini, amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti kata lain amar ma'ruf, suruhan terhadap sesuatu perintah yang berada dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, nahi mungkar, dan mencegah segenap
sesuatu perkara yang membawa kepada kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana kita memperbahaskan dalam hal ini, ada beberapa juga ancaman yang Allah Taala nyatakan kepada satu orang yang tidak untuk melakukan kemungkaran, seperti mana soalan yang kedua tadi. Pertamanya, yang dinyatakan dalam suatu hadis tercatat dalam kitab syarah kepada 40 hadis, dinyatakan kepada kita, innallaha la yu'adzibu ammata bi'amalil khassah hatta yaru munkar baina dhahrnihim wa hum qadiruna ala an yunkiruh fala yunkirunah fa idza fa'alu dhalika 'azzaballahu al-ammata wal khassah. Dan dinyatakan kepada kita, sesungguhnya Allah tiada menyeksa orang ramai dengan perbuatan orang yang tertentu hingga mereka itu melihat mungkar itu berlaku di tengah-tengah masyarakat mereka, sedang mereka berkuasa untuk mengingkarinya, tetapi mereka tidak mahu mengingkarinya. Dalam hadis ini menyatakan kepada kita, Allah tidak akan menurunkan sesuatu bala kepada orang ramai kecuali kalau orang ramai itu melihat kemungkaran namun tidak mahu diubah. Pada ketika itu tidak mahu diubah, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kecelakaan dalam kehidupan kita. Saya mohon maaf, sebagai contoh, apabila kita jelas bahawa dalam agama ini ada perintah dan syariat Allah yang izin makan dan juga ada yang tak izinkan makan. Perintah Allah adalah perintah yang jelas, sehingga kalau kita tengok fakta kes, WHO menyatakan di antara hari ini semua kerja Allah. Sebagai contoh, penularan wabak ini, COVID-19 dan sebagainya, semua kerja Allah. Namun bermula daripada apa? Pelanggaran syariat Allah. Batman pun dimakannya, dan macam-macam lagi yang dimakannya, sehingga wabak itu memberikan mudarat kepada kita. Ada sebahagiannya itu menjadikan kucing, menjadikan anjing sebagai lauk pauknya, sehingganya itu memberikan mudarat, dan hari ini terbukti dengan statistik, bukan terbukti dengan persepsi. Namun akhir sekali apa yang berlaku, para penonton dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segenap perkara ini adalah perkara yang sangat baik. Dan sebab itu kita tengok persatuan pencinta-pencinta alam daripada pelbagai jenis bangsa dan agama, mereka bersungguh-sungguh untuk memelihara alam ini. Sebenarnya pemeliharaan alam itu juga termasuk dalam tuntutan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah, kesemuanya mereka itu bersungguh-sungguh. Dan khusus bagi amar ma'ruf nahi mungkar, ulama mensyarahkan bahawa ianya adalah amar ma'ruf, perintah dalam mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita kisahkan macam mana Sayyidina Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia berjuang bersungguh-sungguh, Al-Imam Abu Hasan Al-Sy'ari, Al-Imam Allahumma salli ala Muhammad, Al-Imam Hanafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka berjuang bersungguh-sungguh dalam memperkasakan agama Allah Ta'ala. InsyaAllah ada iman. Subhanallah. Bila kita sebut amar makruf nahi mungkar, orang yang paling kita boleh contohi itu tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kak Zah kita nak tanyalah Ustaz. Ya, boleh insya-Allah Kak Zah. Kita bersama Kak Zah kita di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Bagaimanakah pendekatan dakwah yang baginda Rasulullah SAW amalkan untuk menegakkan atau melaksanakan amar makruf nahi mungkar? Terima kasih, mohon penjelasan daripada Ustaz. Kak Zah Cenur Pahang. Terima kasih Kak Zah ya. Ni soalan Ustaz. Contoh yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana melakukan amar ma'ruf dengan nahi mungkar, seperti mana kata guru kami yang mulia Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, Nabi buat ada dua keadaan. Pertama dalam keadaan sir, dalam keadaan kerahsiaan. Yang kedua, Nabi tegur secara umum. Jadi dua perkara ini adalah dua keadaan. Yang pertama adalah ammah, yang kedua adalah khassah. Pertama, amar ma'ruf daripada sudut ammah ini, iaitu dimaksudkan Nabi menegur dalam keadaan yang terbuka. Dan Nabi memerintahkan dalam keadaan yang terbuka. Sebagai contoh, Nabi memerintahkan pembayaran zakat pada ketika itu, dan Nabi minta para ashabah untuk cari siapa yang tak bayar zakat secara terbuka, iaitu ammah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang kedekut tak nak keluarkan zakat, dan ada orang memilih-milih dalam permainan zakat. Saya nak beritahu khusus kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Saya tahu apa yang kita boleh buat dalam penyusunan zakat
dan juga cukai dan sebagainya. Tetapi jangan memperalatkan zakat atas kepentingan cukai dan jangan juga memperalatkan cukai atas kepentingan zakat. Saya mengharapkan bahawa biarlah susun betul-betul perkara itu dan tidak sampai permainan itu daripada sudut helahnya memberikan impak dan kesan kita sehingga tidak dapat sesungguh-sungguhnya menyucikan zakat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok khassah, apa yang Nabi cuba buat secara khusus, apa yang Nabi SAW berjumpa, berbincang dengannya. Sebagai contoh, Nabi menegur Muaz bin Jabal. Yang Muaz bin Jabal ini adalah merupakan suatu gubernur ataupun satu orang, termasuklah ianya mufti, termasuk ialah orang-orang yang alim yang dihantarkan ke negeri Yaman. Tetapi Nabi sebut kepada Muaz ketika mana dia nak ke Yaman pada ketika itu nak buat amal makruf nahi mungkar, dia kata, wahai Muaz, apakah yang akan engkau lakukan di sana jika engkau tidak menjumpai pandangan dalam Quran? Maka aku akan rujuk hadis-hadismu, wahai Rasulullah. Dan kalau tak ada dalam hadis-hadis aku, apa yang kamu akan buat? Maka wahai Rasulullah, aku akan melihat apa kata-kata para ashabah. Bermaksud apa yang para sahabat faham dalam keadaan tersebut. Dan pernah juga suatu ketika Muaz bin Jabal ini dia imam dan terbaca surah yang panjang. Dan bila ketika itu Nabi tegur kepada dia, wahai Muaz, apakah engkau ini ingin memberikan fitnah ke dalam masyarakat ini kerana engkau membaca surah yang panjang? Maka itu adalah merupakan prinsipnya, dan Nabi tegur kepada Muaz dan Muaz pada ketika itu faham ada jemaah yang berusia pada ketika itu. Jadi dua kawaid ini yang Nabi SAW gunakan dengan ammah dan juga khassah dalam amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Ada orang mungkin tak bersetuju apabila dia melakukan amar ma'ruf secara terbuka. Tetapi perkara ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan oleh penguasa. Rakyat marhin macam kita tak boleh untuk ketuk pintu orang untuk memastikan maksiat ataupun tidak maksiat perkara itu berlaku. Tetapi penguasa tu penting untuk lakukan. Kita juga nak ucapkan tahniah kepada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang dan beberapa lagi Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu. Di antara jabatan-jabatan agama yang aktif dalam melakukan raj sebab mereka ada kuasa. Dan apabila punya kuasa, mereka tahu di manakah tempat-tempat perkara itu berlaku. Kerana dalam keadaan ini, ianya boleh mendatangkan mudarat kepada kita. Sebab dalam hadis pada awal tadi dia menyatakan kepada kita, Innallaha la yu'adzibu ammah bi'amal khassah. Allah tidak akan azab keseluruhan orang ramai kecuali kalau nampak kemungkaran tapi tak ingkarkan. Dan dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar adalah masalah fardu ain kepada kita semua. Fardu ain terhadap diri kita sendiri. Tetapi atas kepentingan masyarakat itu adalah fardu kifayah. Satu orang tak buat, maka dosalah keseluruhannya. Maka jabatan-jabatan agama Islam ini, mereka ada fardu kifayah. Sebab itu mereka buat sungguh-sungguh walaupun ada masa tekanan diberikan kepada mereka. Namun itulah perjuangan dalam agama ini. Orang kata apa, kalau kita rasa tak cukup semangat, jangan kita berumah di tepi pantai. Maka kerana dalam perjuangan agama ini, ianya bukan dibentangkan dengan kapet merah. Tidak sama sekali. Walaupun kita tenang, belakang para perjuangan orang-orang saleh ini, mereka dihentam, mereka dikecam kerana itu adalah lumrah dan itu adalah makanan bagi orang-orang yang nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau sebab kata-kata Allah jauh lebih besar daripada kecaman dan fitnah mulut-mulut orang yang benci terhadap perjuangan Islam ini. Subhanallah Ustaz. Ini kita nampak jelas bahawa dalam kita mengubah dengan tangan itu, gunalah kuasa itu sebaik mungkin. Maknanya bila kita jadi pemerintah ni, kita pernah dengar YB Menteri kita menyebutkan bila kita ada kuasa, waktu inilah kita nak mengubah daripada buruk kepada baik. Dan dengan kebaikan itu, masyarakat akan melakukan kebaikan sampai bila-bila kita akan dapat manfaat daripadanya. Baik Ustaz, kita beralih kepada lisan. Baik. Yang mana sahabat kita ni tak sabar-sabar dah nak tanya di WhatsApp ni. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai serta semua kru produksi Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar, adakah perlu mengikut bidang kuasa masing-masing? Sebagai contoh, mengubah dengan kekuasaan itu bagi penguasa yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Adapun mengubah dengan lisan itu bagi ulama, dan mengubah dengan itu dengan hati itu adalah bagi orang awam. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Kak Sabah soalan yang diajukan. Betul juga tu Ustaz ya? Mungkin tadi Ustaz sebutkan itu bagi pihak penguasa.
Dan lisan ini seperti Al-Fadhil Ustaz. Dan hati ini orang biasa. Apa pandangan Ustaz? Menarik. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Soalan ini dia cuba mengklusterkan. Kluster. Ketiga-tiga ini, cuma kluster kayangan tak adalah. Ada mengklusterkan ketiga-tiga ini. Jadi kalau kita tengok yang pertama sekali, apabila hadis menyatakan bahawa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, ini pada asalnya kalau kita tengok seperti mana yang dikatakan oleh Abi Al-Qasim Al-Qushairi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ia menyatakan kepada kita as-sakitu anil haqqa syaitanun akhrasun wa natiqu bil batil syaitanun natiq. Disebutkan orang yang diam daripada kebenaran adalah syaitan bisu, dan orang yang bercakap berkaitan perkara batil adalah syaitan yang bercakap. Subhanallah, tabarakallah. Dalam kata-katanya itu, orang yang diam daripada kebenaran adalah syaitan bisu, dan orang yang berbicara dengan perkara kebatilan adalah merupakan syaitan yang bercakap. Jangan salah anggap. Sentap tu Ustaz. Sentap kan? Jangan salah anggap. Ada orang salah anggap apa benda ustaz ni mensyaitankan orang. Bukan. Pertamanya itu bukan lafaz daripada saya. Saya adalah orang yang memetik daripada kitab-kitab silam sahaja. Yang dinyatakan oleh Sayyidi Abi Qasim Al-Qushairi ini, kita kena tengok syarah syaitan tu apa. Kalau kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, aku berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Adakah kita baca kenderaan, takkan kita nak elak syaitan saja? Adakah contoh kita sign tanda tangan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, adakah bermaksud syaitan tu dengan jin, gangguan makhluk halus? Tidak. Syaitan dalam kitab tafsir dan juga kitab perubatan, seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, minal jinnati wan nas. Di kalangan manusia ada dan juga di kalangan jin. Jadi kalau kita sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tetapi itu dibawa kepada orang yang jahatlah. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Abi Qasim Al-Qushairi, orang yang diam ini dalam melakukan kemungkaran. Baik. Adakah juga ianya tergantung kepada pembahagian itu? Sebenarnya tidak sama sekali. Kerana ada orang, dia mungkin bukan penguasa, tetapi dia mungkin pemimpin dalam keluarga keluarganya. Bapaknya ada kuasa untuk menentukan supaya anaknya menutup aurat dengan sempurna. Bapaknya ada kuasa untuk meluruskan lidah isterinya yang mungkin Masya Allah Tabarakallah. Dan begitu juga bapaknya ada kuasa untuk memastikan bahawa ahli keluarganya tetap solat berjemaah. Itu yang disebut sebagai biyadihi, iaitu kuasa yang diiktirafkan. Adapun bilisane, iaitu begitu jugalah dengan lisan. Lisan-lisan ataupun kalam-kalam ini adalah merupakan perkara yang lantang. Ketika mana zaman Umar Abdul Aziz, ketika mana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, mulut mereka ini adalah mulut yang lantang, tetapi mereka pandai berdiplomasi di antara satu sama lain. Dan lisan yang mereka gunakan itu juga penguasa. Tetapi kerana itu apabila mereka berbicara, kamu ini bagi siapa yang melewati lebih keadaan nafkahnya sebulan banyak pendapatannya, maka kamu kena lebih banyakkan kamu punya pendapatan. Dan ketika mana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, bagi mereka ini yang melakukan kemungkaran, Sayyidina Umar lah di zamannya mula diadakan beberapa jenis cukai kepada rakyatnya. Dan ketika itulah membawa kita bahawa itu lisan saja. Dan lepas daripada itu barulah ada perintah dalam keadaan tersebut. Termasuklah pada hari ini kalau kita melihatnya, dan bukanlah kalau kata biqalbihi, orang awam diam saja. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Jangan kata saya orang biasa ustaz, saya tak boleh bercakap. Sebenarnya begini, semua orang boleh bercakap. Saya nak bagi tahu, ada orang tanya, ustaz, adakah saya baru hijrah, saya orang baru ini, boleh tak saya bercakap tentang agama? Kalau kita rujuk Habib Ali bin Abdul Hamid, dia kata mafi muskilah, kita boleh bercakap tetapi jangan mengeluarkan fatwa. Jangan kita memberikan satu pandangan yang terlalu deep dalam Islam. Cukup membawa kepada perkara mahmudah dan di sudut yang positif, kerana itu sudah cukup baik untuk mungkin kita Ustaz semua. boleh berikan satu garis panduan kepada orang awam dalam nak berdakwah daripada sudut lisan ini. Tapi kita berehat seketika, boleh Ustaz? InsyaAllah. Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan. Lakukanlah kebaikan dengan penuh keikhlasan dan penuh kebaikan. Terima kasih kerana kesetiaan anda menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik pengajian hadis kita pada hari ini, amar makruf nahi mungkar. Nehi itu pegelhi. Itu ya. Itu Ustaz yang sebut tadi. Baik. Ustaz, tadi sebelum rehat kita dah bincang banyak berkaitan dengan mencegah kemungkaran dengan tangan. Jadi mungkin ada sahabat kita pemanggil di talian nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ismail dari Singapura. Apa khabar Tuan Ismail? Alhamdulillah sehat. Silakan. Okey, soalan saya. Ya. Amal ma'ruf anil mungkar. Ya. Apakah perlu kita mulakan dalam kekeluargaan terlebih dahulu, kemudian kepada jiran-jiran, seterusnya kepada masyarakat umumnya? Itu soalan jawab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail. Betul juga tu. Dalam kita mencegah kemungkaran ni tak payah nak besar-besar lagi. Mulakan daripada rumah. Apa kata Ustaz? Baik, satu sudut pandang yang baik, tetapi kalau kita nyatakan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allah nyatakan dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kamu ini peliharalah diri kamu, anfusakum. Kamu ini ambil diri kamu dulu, wa ahlikum nara. Maka setelah bermaksud sebelum bermula dengan ahli keluarga, bermulalah dengan dirinya sendiri. Jadi setelah mana dah bermula dengan diri sendiri, barulah ia boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa pimpinannya untuk dipimpin sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang suami yang belum sampai kepada Allah, dia tidak akan mampu untuk menjadi nakhoda kapalnya untuk sampai kepada Allah. Saya nak bagi tahu, sebenarnya ilmu agama ni penting dalam kehidupan. Tetapi kalau kita fokus dalam ilmu agama, ia dah terpecah banyak. Ada orang ada ilmu agama tapi tidak cukup emosi, tidak faham emosi orang lain. Sepatutnya orang yang cukup agama, dia boleh faham emosi ahli keluarga dia. Dan orang yang ada agama, dia bukan jenis cakap direct kasih. Saya kadang-kadang berjumpa orang yang mungkin dia semangat agamanya, tetapi dia suka betul orang kata membantai, menghunuskan lidahnya dengan tajam. Bukan begitu. Jadi orang yang betul-betul lidahnya masak ini, akalnya matang, maka ia akan menggunakan kaedah-kaedah yang lebih elok dan bukan pesimis, sehingga ianya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita. Jadi ingat para penonton, dimulakan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Sebab hari ini saya mohon maaf, kita jumpa banyak sangat kes-kes yang mana kes tersebut masalah suaminya yang tidak membawa kepada keadaan yang baik. Di tempat saya di klinik pengurusan mental dan emosi, ada banyak para klien kami yang bila datang dia kata, "Ustaz, tolong saya, suami saya tak bertanggungjawab. Suaminya mohon maaf, tidur siang malam pagi petang, tak pandai tegur anak dan biarkan saja main handphone, main game tak habis-habis. Katanya jihad main handphone." Masya-Allah tabarakallah. Dan keadaan ini akan memberikan kemudaratan kepada kita semua. Jadi saya ini hanyalah orang-orang baru sahaja, cuma nak nasihatkan kepada kita semua para lelaki pada hari ini. Kita hari ini kekurangan lelaki yang ada karisma, yang ada jati diri, yang ada prinsip agama yang kuat. Namun yang bertebaran pada hari ini adalah banyak di kalangan kita banyak melakukan kemudaratan, kedayusan, tidak melakukan tanggungjawab dalam ahli keluarga kita. Ingat para suami, ingat para ayah-ayah sekalian. Tanggungjawab dalam keluarga, aurat anak-anak, suara mereka, pimpinan mereka, diri mereka, ikhtilat pencampuran mereka, semua anda yang akan dipertanggungjawabkan ketika mana berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana anak-anak, isteri, mereka semua adalah amanah dalam kehidupan dan adalah merupakan insan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita menjaga diri mereka dan diri kita sendiri dan iman, insya-Allah. Kerana sebab saya sebutkan sebentar tadi, kullukum ra'in. Setiap daripada kita pemimpin. Tambah pula bila mak ayah ni memang pemimpin kepada anak-anak, subhanallah, dan ia memberi kesan yang cukup besar kepada masyarakat. Betul. Sebelum rehat tadi Ustaz, kita ada bicarakan tentang bagaimana kita sebutkan orang awam. Kita boleh dengan izin netizen lah saya. Baik, bagaimana golongan ini juga turut nak berdakwah daripada sudut lisannya. Jadi sahabat kita daripada Facebook, Kak Zaleha kita yang bertanya, Kak, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah syarat
pelaksanaan nahi mungkar. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai Kampung Setanggi, Johor Bahru. Jauh je Kak ya. Jadi boleh bagaimana jamak, Ustaz? boleh jamak insya-Allah. Boleh jamak tu Ustaz. Boleh jamak kita. Bagaimana? Baik, Silakan. terima kasih kepada soalannya. Baik, saya nak jawab persoalan ini menurut pandangan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali sebut dalam kita nak menghuraikan. Ini hebatkan ulama ini, walaupun orang kata Ustaz Imam Ghazali ini tak pandai berceramah, tetapi dia bagi banyak kitab-kitab yang sehingga membantu banyak para pendakwah yang kemudian setelahnya. Maka kalau kita tengok seperti mana disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, al-awwal, rukun yang pertama dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah al-muhtasib, iaitu pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa orang yang melakukannya perkara tersebut? Ad-da'i. Dan kita kena ingat, kita ini adalah merupakan da'i walaisal qadi. Kita ni bukan orang yang menjatuhkan hukum kepada orang lain. Itu yang pertama, al-muhtasib, kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua iaitu namanya adalah al-muhtasab, iaitu orang yang diseru. Jadi al-muhtasib orang yang menyeru, orang yang membawa amar nahi mungkar, dan al-muhtasab adalah orang yang diseru. Yang ketiga adalah al-muhtasab fih, iaitu perbuatan yang diseru olehnya. Sebagai contoh, perbuatan meninggalkan arak, mabuk membawa kepada kematian ramai orang di jalan raya. Yang keempat, al-ihtisab, perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Al-ihtisab yang keempat, perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Jadi kadang-kadang amar ma'ruf nahi mungkar bukanlah satu ayat ataupun perkataan untuk bermegah-megah dan menentukan bahawa kita mesti tegap, lantang, keras semata-mata. Saya nak bagi tahu, kalau kita gunakan kaedah lemah lembut, itu juga amar ma'ruf nahi mungkar. Dan begitu juga kalau kita gunakan kaedah yang lantang, itu juga amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi tak pernah suruh Saidina Umar Al-Khattab itu untuk jadi lembut macam Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar suka menangis. Dan kalau dia ada masalah sedikit, dia memang akan berdoa pada Allah. Dia adalah satu orang pemimpin yang lembut hatinya. Tetapi tidak Umar. Satu orang mencabarnya akan dicabar kembali ya Aiman. Jadi oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, dan Nabi tak pernah suruh Umar kamu lembut sikit, Abu Bakar kamu keras sikit. Tidak sama sekali. Jadi dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar ini, 4 indikator. Yang pertamanya al-muhtasib, iaitu orang yang yang menyeru pada ketika itu amar ma'ruf nahi mungkar. Al-muhtasab, orang yang diseru. Al-muhtasab fih, perbuatan yang diserukan. Al-ihtisab, itu perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi perbuatan itu macam Ustaz sebutkan sebentar tadi, boleh jadi dengan lemah lembut, boleh jadi dengan lantang, boleh jadi dengan kuasa, boleh jadi dengan pelbagai cara. Yang penting tetap diteruskan ya. Maknanya bukan kita je da'i Ustaz. Betul. Ni ada da'i nak call kita ni, boleh? Insya-Allah. Okey, assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aiman dan juga Ustaz Muhammad Fahad Mukhtar. Saya Umar Abdul Majid dari Sedak Kini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni da'i Omar ya? saya penonton biasa ni. Masya-Allah. Ini Aiman. Silakan. Soalan saya begini, Ustaz, dalam masyarakat Ustaz, untuk apa yang dikatakan amal ma'ruf nahi mungkar ini amat sukarlah bagi saya sendirilah Ustaz. Kadang-kadang kita lihat perkara mungkar ni, kita nak tegur, dan dia ada pula yang melawannya. Lu siapa nak tegur saya? Lu jaga lu punya rumah tangga sudah, anak-anak bini lu. Jangan jaga kepikai orang, kubur asing masing-masing. Jadi soalan ini yang selalu kita dengar, kan, selalu kita terima apabila kita nak mencegah suatu kemungkaran. Persoalan saya, ada tip-tip ataupun kaedah yang terbaik lah Ustaz untuk kita ni, apa yang dikatakan amal ma'ruf ni, amal ma'ruf nahi mungkar ni. Nahi mungkar ini kalau kita dapatlah laksanakan dengan baik, mungkin amal ma'ruf itu mudah sikit untuk kita ajak orang ke masjid dan ke surau dan sebagainya. Jadi untuk pada pagi ini saya nak tanya Ustaz, dan tip-tip yang boleh kita pergunakan untuk kita laksanakan dengan cara terbaik untuk kita mencegah amal ma'ruf nahi mungkar dan amal ma'ruf ini untuk kita tegakkan, supaya kita tidak apa yang dikatakan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi amal ma'ruf nahi mungkar kita tak buat. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah bertahun-tahun ya. Masya-Allah. Cik Omar call kita, hari ini dia keluar taring dia. Lu siapa? Lu siapa itulah. Dahsyat. Subhanallah, dalam kita bermasyarakat ni lah Ustaz ya. Kita
kadang-kadang hari-hari dah ke surau, dah ke masjid. Betul. Tapi mungkin ada jiran kita yang tidak turut serta dengan kita. Ya. Mungkin ada tips yang boleh Ustaz kongsikan. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak bagi tahu kepada mereka yang berhadapan dengan kesukaran dakwah. Kadang-kadang sukarnya dakwah ni bukan nak tegur masyarakat saja. Nak tegur mak sendiri, nak tegur ayah sendiri, pening kepala. Ada sampai orang tak boleh tidur pun dalam keadaan tersebut. Namun apa yang saya sebutkan dalam keadaan tersebut, kalau kita nyatakan dalam hadis, afdalul jihad kalimatul haqqa inda sultani jair. Dinyatakan kepada kita, jihad yang utama ialah perkataan yang benar di sisi orang yang ada kuasa ataupun orang yang kita takutkan padanya. Saya nak bagi tahu itulah dakwah, tak senang. Kita ni nak bagi teguran kepada orang, kadang-kadang 3 hari fikir ayat apa yang sesuai dan suasana macam mana yang sesuai. Kita betul-betul kena fikir. Saya nak kata bukan Tuan Haji saja, saya pun begitu juga. Walaupun kita kata kita selalu di lapangan buat dakwah, tetapi bukan saja itu perkara yang mudah. Kadang-kadang kita ambil 3 hari, apa perkataan nak tegur, macam mana kita nak buat bertembung tu supaya nampak tak sengaja, dan macam mana nak kata keadaan itu semua adalah seni-seni dakwah. Paksa berlakon, Ustaz. Kita kena berlakon. Kita, sebab tu ada orang kata saya macam Fatah Amin contoh. Kan? Jadi kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, kita ni dai Aiman, kita kena susun keadaan tersebut, dan dakwah ini perlukan semua tu. Ada skripnya, ada lakonannya, dan juga ada keadaan yang kita nak bagi orang senang hati terhadap kita. Tapi objektifnya sama, Ustaz. Objektif tetap sama. Sebab apa? Kita ni dakwah nak menyeru, bukan memecah belahkan. Dan saya nak bagi tahu, kadang-kadang ada orang pula kecil hati kuat sangat. Kecil hati kuat sangat. Sebagai contoh, di masjid-masjid. Ada pakcik-pakcik yang dia kecil hati bila kita tegur pakcik, kalau boleh, kalau pakcik semayang atas kerusi, kerusi tu janganlah pakcik ke belakang kan. Habis orang belakang tak boleh nak sujud. Maka dia pun marah. Kenapa buat macam ni? Anak saya tahulah saya nak semayang. Kadang-kadang begitu. Cuma saya nak begitu, Allahumma salli ala Muhammad, bertenang. Yang menegur, cari masa keadaan yang baik. Imam Syafi'i sebut, satu orang yang tegur kamu dalam keadaan yang terbuka, orang itu nak malukan kamu. Tapi kalau satu orang yang tegur kamu dalam keadaan tertutup, maka sebenarnya dia nak membina kamu. Dan jangan pula kita ini memberi kata-kata yang memusnahkan hati dan harapan orang, sebab itu juga kategori pembunuh semangat dan jati diri orang. Pilihlah perkataan yang baik, suasana yang baik dan ketika yang baik, dan ianya akan memberikan impak yang jauh lebih baik. Dan kadang-kadang saya nak bagi tahu, bukan semua perkara yang kita kena cakap. Ada masanya kita kena buat, dan orang akan nampak, insya-Allah dakwah akan tetap tersebar. Wallahu a'lam, insya-Allah. Tapi kita ni manusia biasa, Ustaz. Biasa, insya-Allah. Dalam kita menyampaikan kebaikan pun mungkin kita tersilap. Ya. Jadi sahabat kita di WhatsApp ni, Ustaz, ada nak bertanyakan soalan berkaitan dengan itu. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam serta kru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha menegakkan amar makruf nahi mungkar, terdapat keterlanjuran dalam berdakwah bila mana telah menjatuhkan maruah seseorang dalam usaha dakwahnya. Sejauh mana Islam begitu menjaga maruah sesama Islam walaupun dalam usaha menegakkan amar makruf nahi mungkar? Mohon pencerahan Ustaz. Kadang-kadang dia menyampaikan dakwah dengan tujuan supaya orang dah tak buat dah perbuatan jahat itu. Tapi secara tidak langsung terbuka aib mungkin. Insya-Allah. Pandangan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Allah nyatakan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul azim. Kata Allah, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan bertakwalah kamu, serta jangan tolong menolong dalam hal dan kejahatan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya balasan Allah itu sangatlah keras. Ini Allah nyatakan kepada kita. Saya nak bagi tahu, Allahumma shalli ala Muhammad, dakwah ini bukan hanya semanis bicara sahaja. Hari ini saya mohon maaf, termasuklah diri saya kadang teralpa dan terleka. Kita buat dakwah kadang-kadang sehingga menjatuhkan maruah orang lain. Sebab itu saya nyatakan dengan jelas beberapa prinsip. Bila kita nak buat teguran, jangan sampai kita, kecuali ini teguran yang terbuka. Kalau teguran itu, kemaksiatan itu terbuka, kita perlu membukanya dalam keadaan yang lapangan. Sebagai contoh, orang itu pakai pembesar kuat, takkan kita ini pakai pembesar yang halus untuk sampaikan dakwah padanya. Ada keadaan, ada hal keadaan, cerita masalah umum perlu secara umum.
Tetapi yang saya nak cerita ini adalah masalah yang di belakang. Orang tak nampak. Tapi macam mana nak bincang antaranya? Dia oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak bagi tahu. Guru-guru kami sebut, kalau kita nak menyampaikan dakwah, antara syarat yang pertama, janganlah disebutkan namanya. Contoh mungkin kita tidak bersetuju dan mungkin itu orang itu kenal. Kecuali kejahatannya maksiat betul-betul, maafi muskilah. Kita boleh sebut nama dia. Itu namanya tahzir. Tetapi kalau mungkin orang itu dah minta maaf dan orang itu bukan buat kerana mencabar Allah, maka ianya bukanlah satu perang yang besar. Maka kita sebut baik-baik, bincang dengan baik kepadanya, tutup aibnya. Dan kenapa hari ini kita tutup aib kita, Allah akan tutup aib kita di hari akhirat kelak. Man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib saudaranya sama muslim ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya ketika mana di yaumal qiyamah. Jadi apa yang saya nak nyatakan pada di sini, kalau boleh kurang-kurangkan sedikit konten-konten yang cerita pasal orang, ceramah-ceramah yang cerita pasal orang, menyentuh kepribadian orang. Sebab perkara tersebut tidak dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada maksiat besar yang kita kena sentuh peribadi dia. Tetapi kalau setakat perkara biasa, masalah hutang, masalah kesalahan etika dan sebagainya, tidak perlulah sehingga mendalam begitu. Kecuali dengan syarat itu bukan maksiat secara terbuka dan dia bukan orang yang berbangga-bangga dengan maksiat. Kalau mereka ini di kalangan dua itu, maksiat terbuka dan berbangga dengan maksiat dan kesalahan, itu cara dakwahnya berlainan sedikit. Silakan. Dan bayangkan bila mana keaiban itu dibuka pada diri kita sendiri, Ustaz. Betul. Kita pun rasa malu. Kita mesti ada masa lacking dalam kehidupan. Ada masa kita tersalah, ada masa tersilap langkah. Kerana itu saya bagi tahu, kalau boleh jangan hanya zoom kelemahan-kelemahan. Siapa pula jangan zoomlah kelemahan orang-orang baik ataupun orang jahat, agamawan, asatiza, orang biasa dan sebagainya, kerana semua orang bukan maksum. Walaupun namanya Muhammad maksum. Dia tidak maksum. Banyak kelemahan. Jadi apa yang perlu kita buat, buka kita punya media sosial, edit balik apa yang kita dah buat burukan selama ini. Jadi Ustaz, banyak lagi yang akan kita kongsikan selepas ini. Soalan berderu-deru. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dai penyebar inspirasi dengan akhlak terpuji, dengan fikrah yang suci. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, anda juga seorang dai yang mana menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Inilah topik yang kita bincangkan pada hari ini dalam topik hadis bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar. Nah, penonton kita pun nak dengar juga Ustaz nyanyi. Masya-Allah, tabarakallah. Kita serah kepada Iman. Allahu akbar. Baik Ustaz. Perbincangan kita semakin menarik dan soalan berderu datang pada hari ini. Ramai peminat Ustaz Fuad hari ini ya. Baik Ustaz, soalan yang cukup menarik yang kita nak bacakan daripada sahabat kita di Facebook bersama dengan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Fuad, Dai Aiman, semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah setiap kaum muslimin bertanggungjawab membela keadilan dan menyeru untuk keadilan dalam amar makruf nahi mungkar? Adakah itu merupakan antara syiar-syiar agama yang utama dan tugas yang terbesar ke atas kaum muslimin? Yang kedua, dalam surah Al-Imran ayat 104 Allah berfirman, iaitu orang-orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar ialah orang yang berjaya dan bahagia.
Apakah maksud bahagia dan berjaya itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Soalan pertama itu cukup menarik Ustaz. Masya-Allah. Yang mana kita sebutkan amar ma'ruf nahi mungkar ni syiar kepada kita orang Islam Ustaz. Ya. Apa pandangan Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Yang dimaksudkan dengan syiar itu adalah sesuatu perkara yang menaikkan martabat Islam, khususnya di mata dunia dan di mata orang-orang awam. Termasuklah kalau kita sebut sebagai azan, termasuklah kalau kita sebut sebagai takbir antara rumah ke rumah, dan termasuklah kalau kita sebut dengan apa-apa aktiviti yang menaikkan martabat Islam. Cuma apa yang kita nak nyatakan di sini pada ayat ke-104, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, dan perkara itu adalah satu perkara yang boleh kita perbahaskan. Pertamanya nyata Allah Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Taala, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi macam kita sebut sebentar tadi, ianya adalah merupakan satu tuntutan dalam masyarakat, itu dipanggil sebagai fardu kifayah, iaitu keperluan orang lain buat. Tetapi dalam ahli keluarga, ianya adalah tuntutan fardu ain terhadap diri kita untuk menentukan bahawa ahli keluarga kita ini mereka mempunyai kekuatan untuk akrab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dinyatakan juga muflihun ini adalah dasarnya kepada orang-orang yang berjaya untuk memimpin diri mereka, ahli keluarga mereka ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa ulaika humul muflihun. Mereka yang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar ini, saya nak bagi tahu, adalah mereka yang telah mencetak nama mereka untuk dipanggil oleh Allah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tiada suatu perjalanan yang indah kecuali jalan yang nak berduri untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila syurga dah siap, Jibril kata kepada Allah, "Wahai Allah, aku takut apabila orang ataupun manusia umat tak dapat masuk ke syurga Engkau. Kenapa? Sebab aku melihat jalan yang penuh liku-liku hadir sehingga sampai dalam kehidupanmu." Sebagai contoh, kita tengok kepada imam kita Sayyid Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini adalah merupakan imam fiqh kita. Dalam kitab Manhaj Al-Imam Syafi'i fi Tafsir Al-Ayatul Ahkam, ini adalah kitab ataupun buku master yang disusun berkenaan dengan cara-cara Imam Syafi'i ini dalam mentafsirkan hadis-hadis ahkam, iaitu apa-apa hadis Quran, hadis dan juga Quran yang menceritakan tentang hukum-hukum dalam agama ini. Namun para penonton yang dimuliakan oleh Allah, antum kena jelas, Imam Syafi'i ini dia ada suatu penyakit dan meninggal dunia di antara asbab bermula dengan penyakitnya. Dia ada penyakit buasir, dan buasirnya itu sehingga dia punya seluar jatuh darah, bermaksud betul-betul teruk. Majoriti para alim ulama mereka ada penyakit buasir. Kerana pertamanya banyak duduk kerana mengajar. Yang kedua kerana mereka banyak baca kitab. Sehingga oleh kerana itu mereka ini menghadapi di antara masalah tersebut. Al-Imam Syafi'i ini, sehingga Al-Imam Al-Muzanni, ini anak murid Imam Syafi'i. Dia kata apa dia? Suatu ketika bila aku sampai ke rumah Imam Syafi'i ini, aku nak datang kepadanya, namun apa yang berlaku? Aku melihat Imam Syafi'i baring dan dia kata, sesungguhnya Muzanni, aku ni dah nak mati, dah meninggal dunia nak sampai kepada Allah Ta'ala. Imam Muzanni kata, saya dengar apa yang Imam Syafi'i sebut, tiada langsung rasa dia putus asa dalam kehidupan. Imam Syafi'i ini, dia adalah kelompok di antara orang yang melawan Mu'tazilah. Begitu juga Imam Abu Daud, di antara orang yang mengarang kitab untuk lawan fahaman sesat Qadariyah. Namun akhir sekali apa yang berlaku para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, para penonton sekalian, apabila Al-Imam Muzanni tengok gurunya itu yang kuat lakukan amal ma'ruf nahi mungkar, tenang, itu cukup luar biasa. Begitu juga dengan apa yang berlaku ketika mana Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i, dia kata apa dia? Ketika mana aku melihat guruku sedang sakit, dia tetap juga melakukan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar cukup dengan menulis pada tangannya. Dia sempat buat kitab Al-Um, sempat lagi kitab Ar-Risalah yang dihadiahkan kepada umat-umat terkemudian yang diguna pakai dalam kehidupan kita pada hari ini. Oleh kerana itu, para penonton dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di hujung usia sakit, tak cukup daya, tak cukup tenaga, kita tetap boleh jadi orang-orang berjaya. Kalau tak boleh kita buat dengan
lisan dengan dakwah, dengan penulisan. Seperti mana yang dilakukan oleh para alim ulama kita, mereka tetap berjasa walaupun usia telah pun dimamah. Oleh kerana itu, marilah kita tetap yakin kepada Allah dan berani dalam melakukan kebaikan. Jangan takut, jangan segan. Pertahankan agama Allah. Kerana ketika mana kita ini tidak marah kalau agama ini dihina, kata ulama, satu orang yang tidak marah ketika agamanya dihina, ianya hanyalah seperti seekor keldai yang tidak tahu di mana maruah dalam kehidupannya. Subhanallah. Dalam mendapat syurga Allah SWT itu, jalannya berliku. Sangat berliku. Subhanallah. Jadi bila kita mendengarkan tentang kata-kata Ustaz ini, sahabat kita ada satu soalan yang cukup menarik yang nak ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Boleh kita raikan Ustaz? Boleh, insya-Allah. Kita sahabat kita di Facebook bersama dengan Izzara. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana adab yang perlu seorang itu perlu ada untuk amar ma'ruf nahi mungkar agar tidak menjadi permasalahan yakni keaiban dan tidak ada yang terkecil hati, melibatkan sensitiviti kaum dan agama untuk kedua belah pihak. Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih. Bukan senang nak tegur orang ni Ustaz. Betul. Terguris jiwa. Mungkin ada tips yang Ustaz boleh berikan. Pertamanya, kalau kita tengok sejarah kita dahulu, Tun Sambatan, Tun Tan Chenlock, kita tengok Tunku Abdul Rahman. Ini di antara tokoh-tokoh daripada pelbagai agama, daripada pelbagai bangsa yang mereka tetap bersatu hati di antara satu sama lain. Serangan-serangan di antara kaum dan juga sensitiviti agama ini sama sekali tidak sihat dalam kehidupan. Dan saya nak bagi tahu, sesungguhnya Islam ini tidak pernah mengajar kita begitu. Dalam Islam, kita tetap juga mengizinkan Allahumma salli ala Muhammad memberi, dan Nabi Muhammad itu menyuapkan ke dalam mulut orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi merasakan, Masya Allah, Tabarakallah, ianya adalah sesuatu keadaan yang sangat baik. Jadi oleh kerana itu, kita ada perlembagaan negara. Dan dengan perlembagaan tersebut, kita bergerak dengan menggunakan perlembagaan, faham dan kita junjung kepentingan agama Islam sebagai agama persekutuan dan juga saling menghormati di antara satu sama lain dan tidak mengganggu-gugat sehingga boleh mendatangkan perpecahan di antara kaum. Dan yang keduanya, ketika mana kita ini berbahas dengan kita ada pelbagai etnik dan kita ada pelbagai kaum khususnya di Malaysia ini, cadangan saya adalah kita berbincang bukan dengan secara umum. Kita tak pergi kepada crowd yang tertentu. Sebagai contoh, kritikan kepada sesuatu perkara tidak ada manfaatnya. Sebab itu kalau kita tengok falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu tak boleh ubah dengan tangan kamu ini, kamu kena cuba juga untuk fa illam yastati' fa bilisani. Tapi Syekh Mustafa Bughur sebut, kalau kata-kata itu berkesan, kamu bercakap. Tapi kalau kata-kata itu tak berkesan, kamu jangan bercakap. Buya Yahya juga, ulama di Cirebon, Indonesia juga sebut begitu. Kalau kamu rasa dengan apa yang kamu luah, dengan apa yang kamu cakap itu, masalah selesai, maka kamu cakap. Tapi walaupun kamu cakap benda itu betul, kamu cakap tak ada impak dan ianya tak ada dibincangkan, bermaksud hanya cakap kosong saja, maka tak perlu untuk kamu bicarakan. Bukan saya sebut, kerana Syekh Mustafa Bughur sebut, Buya Yahya Kota Cirebon sebut. Oleh kerana itu, para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, make sure kita ini jaga apa yang dibincangkan dahulu, khususnya oleh Tun Sambatan, Tun Tan Chenlock, Tunku Abdul Rahman dan juga para pemimpin-pemimpin dahulu yang mendukung aspirasi penyatuan di antara kita semua. Dan saya nak bagi tahu, Allahumma salli ala Muhammad, insya-Allah mudah-mudahan dengan prinsip itu kita dapat berdamai dan saling menjaga tingkah laku di antara satu sama lain. Alhamdulillah kita ini harmoni dan kita teruskan, kerana banyak negara luar yang menjadikan Malaysia ini sebagai rujukan kepada keharmonian yang telah kita bina sehingga ke hari ini. Masya Allah. Kita berbangga dengan tokoh-tokoh ini yang mana mengenepikan tentang bangsa, tetapi yang paling penting menjaga keharmonian negara. Subhanallah Ustaz. Jadi bila Ustaz sebut seperti itu, terkadang ada setengah orang ini menegur sebab berkepentingan. Jadi sahabat kita di Facebook ini ada satu soalan untuk Ustaz. Kita bersama dengan Mas Ripah Nur. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah amar makruf nahi mungkar perlu berlaku adil dan perlu mendahului serta mengutamakan kepentingan agama dari kepentingan diri, seperti tidak mengharapkan wang, pangkat dan habuan dunia? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Setengah orang itu berkepentingan lah Ustaz.
menegur orang lain ni ada sebabnya. Okey, saya soalan daripada sahabat kita Mas Rifah Nur Jamain ini, terima kasih. Saya nak bagi tahu apa kata kita cuba tengok apa yang Umar Abdul Aziz dahulu buat. Umar Abdul Aziz ni, para penonton dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intum kalau perhatikan macam mana Umar Abdul Aziz disusun strateginya sangat hebat. Dia bagi semua penguatkuasa dia semuanya di antara impak-impak yang besar. Bermaksud bulanannya itu besar, gajinya itu besar, sehingga tiada kepentingan lain. Kerana pada ketika itu Umar Abdul Aziz dia mengatakan bahawa kalau pertamanya kalau tidak disusun atur dengan baik para penguasa ini, maka kelak nanti para penguasa ini akan menggigit pula orang awam. Jadi pada ketika itu Umar Abdul Aziz dia memberikan ganjaran yang besar kepada para penguasa-penguasa di zamannya. Namun apa yang saya nak sebut dalam keadaan ini atas masalah pangkat ataupun perhatian. Ada orang juga, kenapa kamu ni nak menegur? Kata Syekh Badaruddin, mantan mufti Kedah. Dia kata apa dia? Kenapa kita nak selalu tegur-tegur orang? Nak cakap tentang isu semasa? Apakah kita nak bagi tahu yang kita ni tahu semuanya? Itu Syekh Dr. Badaruddin sebut. Kerana itu para penonton dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh biarlah niat itu ikhlas. Saya nak bagi tahu, impak dakwah ikhlas berbeza dengan impak orang yang tak ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Guru kami selalu sebut, kalau betullah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang berdakwah ini kerjanya bukan satu masa sahaja. Orang berdakwah ni kerja tak ada shift. Paginya kerja untuk meraihkan umat, malamnya kerja untuk meraihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kerja para pendakwah. Paginya meraihkan umat, meraihkan cinta umat, uruskan umat. Tetapi di malam hari dia meraihkan Allah. Malam itu dia doa pula, ya Allah, jadikanlah dakwahku ini sampai mengetuk pintu hati orang-orang. Sebab itulah guru-guru kami yang kalau mereka memang bangun malam, kata-kata mereka tajam, idea mereka Masya Allah Tabarakallah. Kerana mereka ini sangat menjaga amal dan perbuatan. Mereka beramal dengan ilmu mereka, mereka menjaga sikoh dalam kehidupan mereka, dan mereka sangat mengambil berat segala indikator dalam lingkaran dakwah. Oleh kerana itu para penonton dimulakan oleh Allah, saya nak bagi tahu, kerja dakwah bukan kerja yang mudah. Maka bukan sebab itu ada sebut macam mana kita nak memperhatikan ada sebagian negeri bertauliah dan sebagainya, kerana nak memastikan bahawa dakwah tetap terpimpin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah tak ada shift Zaya. Tak ada shift. Dakwah sepanjang masa. Ya, sepanjang masa. Ya, kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita melihatkan dakwah ni ada waktu-waktu tertentu yang boleh kita berdakwah. Namun begitu, inilah kita sebagai seorang dai, sebagai hamba Allah SWT, dakwah anytime. Masya-Allah. Full time saya. Subhanallah. Baik, tadi pemanggil kita Encik Omar ada berkatakan kubur masing-masing, dia kata Ustaz. Jadi bagi menyambung kata-kata ini, ada sahabat kita di WhatsApp ada satu soalan cukup menarik. Dia pula tambah. Dia tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Saya Asma dari Bodeh, Perak. Itu dia. Soalan saya, bagaimana sikap amar makruf nahi mungkar ini nak diterapkan di kalangan masyarakat kini yang kebanyakannya tak peduli persekitaran yang telah berlaku dan kebanyakannya membiarkan perkara-perkara mungkar berlaku di depan mata mereka. Terima kasih soalan yang diajukan. Tak apalah, aku dah ke surau dah. Aku dah ke masjid dah. Kau nak buat maksiat, lantak engkau lah. Ya? Apa pandangan Ustaz? Berat tanggungjawab sebagai satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis yang terdapat juga dalam kitab Huraian hadis 40 disebut kepada kita, iza zahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Disebut jika terjelaslah zina dan juga riba dalam karya kamu, sesungguhnya kamu sendiri menghalalkan bala Allah sampai di tempat kamu. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jutan kuasa, para penguasa, saya nak bagi tahu yang karya ni khususnya, kita memang betul-betul tanggungjawab jaga ahli kita, ahli karya kita.
nampak kawan-kawan kita yang minum ketum, tegur dia elok-elok. Tegur dia elok-elok, janganlah marah terus, bincang. Pagi-pagi minum air ketum, Assalamualaikum. Contoh kan, nak tarik dia supaya dekat dalam keadaan ini. Kerana tuan-tuan imam dan semua daripada kalangan kita, dakwah bukan begitu saja. Saya tak nak sebut, tapi pengalaman saya ada sebahagian kawan-kawan kita daripada agama-agama yang lain. Itu seronok duduk di Malaysia. Kita boleh study kawan-kawan daripada agama-agama yang lain. Mereka ni ahli jawatan kuasa di pusat-pusat ibadah, kerja mereka bukan dalam rumah ibadah saja. Mereka wajib keluar. Kalau contoh ada dalam jemaah mereka ini yang sakit, wajib bagi pimpinan mereka itu untuk pergi ziarah. Itu wajib, termasuk dalam job scope mereka. Dia oleh kerana itu dalam dakwah ini kita juga kena begitu. Kita kena juga begitu. Bukan sahaja menyambung ukhuwah dalam masalah bincang ilmu agama, tetapi kalau ada kawan-kawan yang sakit, ada masalah yang mana kita boleh mampu tolong, kita tolong. Tapi kalau kita tak mampu tolong, maka tak apa, kita buat mana yang semampu kita. Namun dalam keadaan ini, kalaulah dikatakan cabaran perkara begini, itu semua adalah perkara yang sangat memberikan kepada kita cabaran. Sebagai contoh, Imam Malik rahimahullah, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, 4 mazhab imam ini, kesemuanya ada persamaan di antara mereka. Semuanya pernah tersakiti. Ada juga mereka ini kesemuanya pernah dimasukkan ke dalam penjara, dan mereka semua pernah merasa keperitan dalam kehidupan. Inilah truly da'i, yang orang sebut sebagai first class da'i, yang saya nak bagi tahu itu keadaan yang baik. Dalam kita berdakwah ni, kalau tak ada luka-luka, kita belum cukup seorang pendakwah yang baik. Kerana dalam dakwah ada lukanya, ada parahnya, kerana itu sunnah Nabi SAW. Nabi berdakwah patah giginya. Kita dakwah ini dihidangkan air, makan, minum, mewah dan sebagainya. Sebab itu saya nak sebut, di Janda Baik kemarin, ketika mana Al-Habib Omar Al-Hafiz datang turun, dihidangkan makan yang sangat besar. Dan dia ketika mana diberikan hidangan yang sangat besar, bukan dia nak kecilkan hati tetamu. Tiba-tiba dia kata, saya mohon maaf, boleh tak saya pergi kereta sekejap? Dia pergi kereta dan tiba-tiba dia menangis teresak-esak. Orang datang jumpa Habib Omar. Wahai Habib Omar, kenapa engkau ini menangis sedangkan orang hidangkan makanan yang istimewa untukmu? Dia kata, wahai fulan, sesungguhnya dakwah kita memang langsung tak sama dengan Nabi. Nabi dihidangkan dengan keperitan dan kepahitan. Namun kita setelah berdakwah cukup dengan kemewahan, dihidangkan dengan makanan yang lazat-lazat belaka. Turun air mata para pendakwah ini. Oleh kerana itu, kalau kita betul-betul buat dakwah, tak apa, kecil hati itu biasa, terasa hati itu biasa, itu adalah kekuatan untuk sampai kepada Allah. Allah. Maknanya hari ini kita syiarkan para penonton kita ini da'i eksklusif. Semua jentera menggerakkan dakwah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Kita tamat di TV3, kita akan sambung 30 minit di TV9. Saya Da'i Aiman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. 1 jam setengah dah anda bersama dengan kami. Berbaki 30 minit lagi, yang mana dalam topik perbincangan pengajian hadis, iaitu Amar Ma'ruf
nahi mungkar bersama dengan hashtag Ustaz Semangat, iaitu Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar. Ustaz ya? Ya, insya-Allah. Para penonton kita pun nampak masih semangat lagi tu. Insya-Allah, alhamdulillah, teruskan bersemangat insya-Allah. Alhamdulillah. Positif. Tadi ya positif kita pagi ni ya. Sebelum daripada rehat tadi kita dah bincangkan panjang lebar bagaimana yang dikatakan amar makruf nahi mungkar daripada tangan. Ya. Dan bagaimana pula daripada sudut lisannya. Betul. Dan berbaki satu lagi Ustaz. Masya-Allah. Iaitu daripada hati. Ya. Jadi kita ada soalan bersama sahabat kita di Facebook. Betul. Nak bertanyakan tentang soalan ini, iaitu bersama dengan Aizul Amir. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Selemah-lemah iman adalah mencegah dan membenci dengan hati. Soalan saya, adakah pada yang tidak berkuasa atau mempunyai jawatan perlu berpegang pada konsep 100% atau ada cara-cara yang lain? Adakah orang pendiam ini juga perlu berpegang pada konsep ini sedangkan ilmunya sangat hebat dan banyak, tetapi disebabkan sifatnya yang pendiam agak sukar untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Dan adakah orang ini dikira tidak menyampaikan ilmunya? Mohon pencerahan Ustaz, jazakallahu khairan kathira. Zul, Kuala Krai, Kelantan. Terima kasih Abang Zul kita ya. Pagi ni makan apa? Okey, Ustaz, menarik ya. Bila disebutkan selemah-lemah iman itu adalah menegur dengan hati. Mungkin ada tafsiran di sebalik ayat ini Ustaz. Silakan. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Soalan yang diberikan oleh saudara Aizul Amir ini adalah soalan bagi geng-geng kita yang mungkin introvert. Ya. Satu orang yang memang segan, orang yang tak biasa bercakap, extrovert dan sebagainya. Namun bila kita sebut sebagai fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Dan syarahnya ketika mana kita melihat dalam kitab ini menyatakan bahawa ketiga mengubah dengan hati, setelah tiada dapat diingkari dan diubah dengan tangan dan lidah, tetapi pengubahan atau keingkaran dengan hati adalah tanda-tanda selemah iman. Namun yang disebut pengingkaran terhadap hati ini adalah merupakan fardu ain atas tiap-tiap orang Islam. Maksudnya apa dari iman? Kalaupun dia ubah dengan tangan, dia kena ada pengingkaran dengan hati. Sebab itu yang disebut oleh Syekh Mustafa Bugha dan menyatakan bahawa marradha bil maksiati fal maksiat. Barang siapa yang redha dengan maksiat, dan dia adalah orang yang melakukan kemaksiatan. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam, jangan pernah satu kali kita ini mengiktiraf kelemahan ataupun kemaksiatan yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita biarkan sahaja perkara ini berlangsung, kita lama-lama kita akan lemah dan tidak kuat. Cuma kepada orang yang diam tadi, macam mana Ustaz nak bantu orang yang diam tak berani? Ini berlaku seperti mana kata guru kami Syekh Najibuddin Al-Kharid. Dia sebut kepada apa? Sebenarnya ilmu dalam dakwah ini hanyalah diibaratkan seperti mana garam sahaja. Akhlak itu diibaratkan seperti mana tepung. Jadi kita dalam dakwah ini jangan kita terlebih garam, terkurang tepung. Bermaksud apa dia? Terlebih ilmu, terkurang akhlak. Apa akan jadi dengan roti canai yang terlebih garam, terkurang tepung? Masya Allah, tabarakallah, lebihnya masin, lebih, dan dalam keadaan tersebut tak sihat. Jadi biarlah dakwah kita ini lebihnya yang disebut sebagai tepung diiktiraf seperti akhlak, dan ilmu itu seperti garam, secukupnya sahaja. Namun akhlaknya itu jauh lebih meluas. Sebab itu satu orang pemandu teksi tanya, Ustaz, saya adalah dengar kuliah-kuliah, saya adalah faham agama sikit, tapi macam mana saya nak dakwah orang belakang naik saya ni? Jadi mudah sahaja. Kalau kita tak boleh berdakwah bercakap dengan dia, cukuplah kita menjadi pemandu teksi yang beriman. Bawa elok-elok, baca bismillahirrahmanirrahim, mempersembahkan Islam kepada mereka. Saya nak bagi tahu, kita ni ada banyak potensi untuk dapat masuk syurga Allah apabila dapat tarik orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesian kawan-kawan kita. Mereka ini akan dipanggil Allah, dan mereka ini yang tidak dapat Islam akan dihantar, mohon maaf, ke bahagian yang tak cantik di hari akhirat kelak. Jadi kita ini pada hari ini yang ada peluang nampak ini, persembahkan Islam yang baik kepada mereka. Jangan kita pula tunjukkan cara yang tak baik. Kita pula jadi imam cara buat maksiat kepada orang yang
belum jumpa Islam lagi. Maka tunjukkan akhlak yang baik. Kalau yang tak boleh berbicara, yang kata-katanya itu mungkin tidak fasih, maka gunakan penulisan, gunakan akhlak mereka, kerana itulah kaedah yang sangat baik. Ingat prinsip dakwah akhlak biarlah seperti tepung, dakwah ilmu biarlah seperti garam. Bermaksud biarlah tepung itu banyak dan garam itu secukupnya keperluan bagi dakwah tersebut. Subhanallah, hebatnya dalam kita berdakwah itu paling kurang, paling minimum sekali dengan hati. Bila Ustaz sebut tentang teksi hari itu ya. Boleh saya boleh kongsi, insya-Allah. Ada pemandu teksi seorang ni, pak cik ni lah. Lepas daripada kuliah dia berkongsi kepada kita. Dalam teksi ada pemandu wanita. Dan dia menceritakan tentang masalah keluarganya. Saya dah lama tak dapat dengan suami saya. Jadi apa yang Tuhan boleh bantu saya? Subhanallah. Dalam kesempitan itu dia cuba untuk bertanya kepada pemandu teksi tersebut. Bayangkan kalau pemandu teksi tersebut tak beriman agak-agaknya. Allahu Akbar. Inilah dalam kita melakukan dakwah itu sendiri, kita perlu lihat akan tingkatannya. Dan yang paling lemah adalah hati. Baik, tadi Ustaz sebutkan berkaitan dengan hati itu, kita tidak meredai perbuatan jahat tersebut. Mungkin ada kesinambungan di antara mencegah kemungkaran dengan hati tersebut, memberi kesan kepada orang tadi itu. Bagaimana tu Ustaz? Baik, yang dimaksudkan dengan marada bil ma'siyati fil ma'siyah. Barang siapa yang redha dengan maksiat, maka ianya adalah merupakan kemaksiatan. Saya nak bagi tahu dalam hubungan kita, kalau kita tak redha, muka kita tetap akan present yang kita tak redha dan kita tidak bersama dengannya. Kenapa? Sebab kalau kita redha perkara tersebut, ianya akan meletakkan mudarat kepada kita. Cuba kita tengok, dinyatakan bahawa dalam satu hadis sabdaan yang disebut dalam hadis kudusi, dinyatakan bahawa sesungguhnya idza umilatil khati'atu fil ard kana man syahidaha fakari'aha kaman ghaba anha. Disebutkan apabila dikerjakan kejahatan di atas permukaan muka bumi, maka adalah orang yang menyaksikannya. Wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Tetapi dia membencinya adalah seperti orang yang tidak menyaksikannya. Hadis ini sebut idza umilatil khati'atu fil ard. Kalau engkau ini dapat nampak kesalahan di muka bumi ini, kana man syahidaha fakariha. Tapi engkau ini tak redha dan engkau benci, engkau memang seperti tidak melakukan kemaksiatan itu. Dan disebutkan lagi wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Dan barang siapa tiada menyaksi kejahatan itu tetapi ia suka kepadanya, adalah dia seperti orang yang menyaksikannya pula. Jadi dalam keadaan huraian ini para ulama sebut, kerana kita kena berhati-hati jangan sampai kita redha dengan kemaksiatan. Ustaz, macam mana pula saya nak redha dengan kewujudan, mungkin kepercayaan yang lain, rumah-rumah sembahan yang lain? Dia begini, bukan bermaksud tak redha serang, bukan begitu. Itu kan kata fardu ain dalam hati. Kita tak redha tetapi kena hormat. Ada lain pandangan, tak mengapa. Kelainan pandangan itu pada fikir, tetapi pada hati, saya ni apa pengiktirafan kamu, kita kena hormati pandangan-pandangan lain. Tapi dalam hati saya tak redha orang yang mensyirikkan Allah. Itulah cara para ulama yang betul. Jadi kalau konsep yang salah, itu wujud masalah-masalah yang berlaku. Seperti mana yang kita sebut tadi, ISIS, Al-Qaeda dan gerakan-gerakan yang diiktiraf oleh badan antarabangsa sebagai gerakan-gerakan yang ekstremis. Termasuklah kalau kita sebut dalam LTTE, gerakan pembebasan Tamil Ilam, harimau pembebasan keadaan tersebut, dan begitu juga dengan gerakan-gerakan yang lain, KKK dalam latar belakangnya Kristen di United States dan sebagainya. Jadi ini berlaku apabila masing-masing kelompok-kelompok ini mereka miskonseptual dengan apa yang dibawa dalam ajaran agama mereka masing-masing. Dasarnya tiada agama yang mendokong ekstremis. Tiada agama. Begitu juga kita tak nak orang Islamofobia, dan kita tak nak orang lain juga untuk menyerang kita, dan kita juga tak nak menyerang orang lain. Itu perkara lebih tepat. Dalam kita mencegah kemungkaran itu ada konsep saya. Yes. Mungkin Ustaz boleh kongsikan konsep-konsep itu. Kita berehat seketika Ustaz. InsyaAllah. Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersabar seketika dalam blog yang terakhir bersama Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar. #Ustaz Semangat. Ya? Para penonton sekalian, kita membincangkan tentang hati, yang mana salah satu daripada cara untuk kita mencegah kemungkaran ini daripada hati, ya Ustaz. Ya? Jadi tadi sebelum rehat kita ada sebutkan tentang konsep. Kadang-kadang orang silap konsep dalam mencegah kemungkaran ini. Betul. Sahabat kita bersama dengan Faizal bin Ahmad di Facebook bertanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam serta kru Tanyalah Ustaz. Bagaimanakah konsep amar ma'ruf nahi mungkar dapat diterapkan dalam setiap individu Muslim, yang mana kita semua dicipta sebagai khalifah di muka bumi ini? Adakah kita semua akan dipersoalkan di akhirat kelak jika kita tidak saling berpesan-pesan kepada kebaikan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Mungkin ada penjelasan tentang konsep-konsep yang tepat dalam kita menyampaikan dakwah ini, Ustaz. Sila. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Teringat dahulu di universiti bila kita belajar tentang manhaj dakwah dengan Syekh Saleh daripada Mesir. Jadi memang dia ni orang Mesir tapi boleh cakap Fushah yang sangat baik, sebab kita tahu di Mesir ni dia bahasa Amminya sangat kuat, dan sebahagian orang boleh dapat Ammi hilang Fushahnya. Ya, bahasa kampung maksudnya bahasa Ammi itu. Cuma saya nak sebut dulu suatu perkataan yang dikeluarkan oleh Sayyidi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sebut halaka man lam ya'rif biqalbihi al-ma'ruf wal munkar. Disebutkan artinya binasalah orang yang tiada mengetahui dengan hatinya akan yang baik dan yang mungkar. Jadi bermaksud binasalah satu orang itu yang dia tak tahu mana satu baik, mana satu buruk. Jadi ini masalah orang mumayyiz. Mumayyiz itu dia dah berjaya untuk mengetahui apa yang baik, apa yang buruk. Tapi ada orang dia dah akil baligh namun belum mumayyiz. Itu masalah dia. Mumayyiz dia mampu membezakan keadaan baik, keadaan buruk. Sebab itu saya sebut kadang-kadang sampai umur 40, 30, 60 dah akil baligh, dah cukup umur tapi belum mumayyiz. Ada juga tak faham lagi mana satu baik ni, mana satu buruk. Dia punya neraca timbangan pemikirannya itu belum cukup masak sehingga ianya menjadikan sendi kehidupannya itu tidak teratur. Oleh kerana itu para penonton dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asasnya konsep dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini al-awwal adalah dengan mengutamakan silaturahmi di antara kita semua. Kita percaya kadang-kadang bila buat amar ma'ruf nahi mungkar ini silaturahmi itu akan melecet ataupun terkeluar daripada landasan. Ini memang fitrah dalam kehidupan. Sebab itu guru saya pernah sebut, kalau kamu takut untuk jadi satu orang yang membawa kebenaran, kalau kamu ni tak berani untuk hilang orang yang kamu sayang, kamu jangan nak bawa kebenaran. Kerana seringkali kebenaran ini disebut kulil haq walau kana murran. Kamu ni sebutlah perkara benar walaupun ianya menyakitkan dalam kehidupan kita. Jadi kerana itu ianya memberi jaminan kepada kita siapa yang punya hatinya semangat dan kuat ia akan berjaya. Kalau saya sebutkan sebentar tadi macam mana entum boleh perhatikan bahawa para imam-imam kita ini berjuang dalam keadaan baik namun tetap al-awwal mengutamakan silaturahmi di antara satu sama lain. Sebagai contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Waktu itu orang confuse. Quran ni qadim ke ataupun perkara baru? Qadim ini bermaksud perkara yang dah zat Allah Subhanahu Wa Taala dan ini tidak akan musnahlah sehingga ke yaumul akhirah. Namun apa yang berlaku, Al-Imam Syafi'i ini memang perkara ini Quran ini adalah merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Mushaf Quran memang akan musnah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ayatnya itu tidak akan musnah sampai ke yaumul akhirah. Kerana itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, disebut di hadapan orang, waktu itu tengah nak bergaduh, Imam Syafi'i sebut Taurat, Injil, Zabur, ini Quran, keempat-empat ini, dia tunjuk macam ni, keempat-empat ini semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dia salahlah. Sebab yang Ustaz sebut tadi, Quran ini qadim, bukannya makhluk Allah. Tapi dia tauriah. Sebab dia nak jaga hati, dia kata keempat-empat ini merujuk kepada empat jarinya itu.
Jadi itulah yang dinamakan sebagai ilmu tauriyah, permainan kata-kata dalam ilmu mantik. Ilmu ni tak boleh ajar panjang-panjang. Saya orang buat secara lain. Pening lagi kan. Kerana itu dia menganggap keadaan tersebut adalah keadaan yang sangat tidak cantik. Oleh kerana itu para penonton dimulakan oleh Allah, al-awwal mendahulukan silaturahmi. Konsep kita yang kedua dalam dakwah adalah menggunakan masa yang tepat. Contoh, orang itu tengah di hadapan orang, tak sesuai menegur dalam keadaan di hadapan. Walaupun itu masalah keadaan yang pokok dan boleh diperbaiki setelah itu. Tiada kesalahan yang tiada pengampunan dan tiada kesalahan yang tidak boleh dibincangkan kecuali dosa syirik. Dosanya yang kecil-kecil itu, tersalah lafaz, tersalah sebut ataupun tersalah perwatakan, itu semua boleh diatur kemudian. Dan yang ketiganya, setelah mana mengutamakan silaturahim, betul dalam keadaan suasana. Yang ketiga, betul dengan kata-kata. Takkan kita nak jumpa Tuan Haji, kita nak sebut pakcik tak belajar ke zaman muda dulu. Kan sentap pakcik tu kan. Ya, betul. Panggil baik Tuan Haji, saya ni banyak kekurangan, saya ni orang baru. Keadaan perkataan kena sebut. Keadaan tersebut. Kadang-kadang bila kita terus tutup menggunakan kata yang kasar, mereka terus tak nak terima. Ni kenapa nak tegur saya? Anak saya tahulah. Itu keadaan dia. Apabila ketikanya itu tidak betul. Dan yang ketiga, kita kena ingat, kita menegur orang bukanlah untuk memperbaikinya, tetapi kita menegurnya adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Tidak ada masa untuk kita ini setakat membetulkan jalan orang semata-mata dalam kehidupan. Sejauh mana kita berjalan dalam meluruskan perjalanan umat dan masyarakat, sejauh itulah kita akan tetap terdorong. Saya minat sangat dalam urusan dakwah sebab apa benda yang saya cakap, saya paling awal dengar. Malu saya kalau saya cakap benda saya tak buat. Dan benda kadang-kadang bila kita cakap macam bagi semangat kat orang, suruh orang taat kepada Allah, sebenarnya saya cakap dengan diri sendiri supaya jadi jauh lebih rajin dan manfaat kepada Allah. Jadi ingat, dakwah ini bukan untuk bagi semua orang sahaja, tetapi khusus kepada diri kita. Bila kita menyampaikan dakwah tu Ustaz, sebenarnya meruntun jiwa kita sendiri Ustaz. Tapi nak menyampaikan dakwah ataupun nak mencegah kemungkaran, kena ada ilmu lah Ustaz. Jadi sahabat kita ni dia confuse sikit. Masya-Allah. Bersama dengan sahabat kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Apakah seorang itu memerlukan ilmu yang penuh di dada baru dapat melaksanakan amar makruf nahi mungkar? Yang kedua, apakah hikmahnya apabila melaksanakan amar makruf nahi mungkar? Terima kasih Ustaz dan Dai Saleha dari Terong, Perak. Terima kasih orang Perak kita. Ustaz, ialah betul juga persoalan ini. Kita kesentukan masa Ustaz. Jadi mungkin ada satu saranan untuk kita semua yang boleh kita berikan. Adakah orang berilmu saja boleh buat kerja ini? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak bagi tahu, ini ada syaratnya. Semua orang boleh melakukan dakwah. Al-ilmu bila amalin ka syajaratin bila samarin. Ilmu ni kalau tak amal pula, ianya adalah merupakan seperti mana pohon yang tidak berbuah. Namun apa yang saya boleh nyatakan di sini, semua boleh buat amal ma'ruf nahi mungkar, semua boleh menyeru kepada Allah, tetapi ala qadarhi, pada kadar kita. Kalau kadar kita di tahap itu cukup. Kalaulah tahap kita adalah sisinya 150, maka itu sisi kita. Tapi kalau sisinya 250, kita kena sedar di mana kemampuan kita dan jangan melanggari etika pada perkara yang kita tidak tahu. Dan di penghujung ni, Dai Aiman, saya nak berikan semangat kepada para penonton sekalian. Saya nak kongsikan. Kadang-kadang kita tak jadi kuat sebab kita belum dapat kelazatan beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ni yang dah lama tak rasa sedap dalam ibadah, yang dah lama tak rasa bahagia dalam ibadah, ada doanya dan tak banyak pun sebenarnya, dan tak banyak perkataan pun yang perlu dihafal. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hramni ladzata bima'siyatika. Allahumma ramni, daripada kalimah haram. Ya Allah, haramkan aku daripada kelazatan bermaksiat kepadamu. Memang kena doa supaya maksiat tutup dulu. Warzuqni lazzata bita'atika, dan kurniakan kepada aku ini kelazatan dalam ketaatan kepadamu. Jadi oleh kerana itu, Allahumma salli ala Muhammad, perkataannya mudah. Allahumma haramni lazzata bima'siyatika. Ya Allah, ya Tuhanku, haramkan aku daripada mendapat kelazatan melakukan maksiat kepada Engkau. Warzuqni lazzata bita'atika. Tapi ya Allah, kurniakanlah kepada aku kelazatan dalam ketaatan kepadamu. Nanti Ustaz share di Facebook insya-Allah, kerana doa ini diamalkan oleh para ulama dan diamalkan oleh orang-orang soleh untuk dapat kelazatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, berbaki seminit 2 minit lagi Ustaz. Ya.
bagaimana saranan Ustaz kepada seluruh rakyat Malaysia untuk berganding bahu amar ma'ruf nahi munkar? Silakan. Pertamanya, Syekh Mustafa Bughau sebut adalah merupakan suatu fardu ain dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tuan-tuan haji, perempuan hajah, semua kawan-kawan, ayolah kita bersama-sama dalam bergandengan dakwah. Kita buat kerja sama-sama, tidak menggigit di antara satu sama lain, membangga di antara satu sama lain. Lihatlah kelebihan mereka. Kita ini sebenarnya seperti satu cantoman pada sesebuah bangunan. Kita menyempurnakan di antara satu sama lain. Di saat mungkin bangunan sebelah meninggi, jangan pula bangunan kita sentiasa menuduk dan membenci. Tetapi sama-samalah kita membangunkan umat dan masyarakat ini, teruskan buat dakwah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, terpimpin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hindari maksiat. Semoga kita dapat menilai dan sampai kepada Allah dalam hati yang bahagia di akhirat sana, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat mencapai kejayaan itu saya. Bagi menutupi pertemuan kita pada hari ini, jom kita tanda tangan sama-sama, kita baca doa yang dipimpinkan oleh Al-Fadhil Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma haramna lazzata bima'siyatika warzuqna lazzata bita'atika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan yang diberikan Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar dalam pengajian hadis kita pada hari ini, amar ma'ruf nahi munkar. Dan esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya, moderator Dai Anas dan juga panel Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif dengan topik yang cukup menarik dalam topik fiqh, iaitu bahaya pornografi. Apa itu pornografi? Kita akan ketahui pada esok hari. Saya Dai Aiman mohon maaf atas terlanjur kata terlajak bicara. Saya undur diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.